Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita sambung lagi pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 3. Dan pada sesi kali ini saya akan menerangkan kepada kamu elemen tata bahasa yang ada di dalam unit 2. Jadi untuk makluman kamu, di dalam unit 2 ini dia tidak ada satu topik khusus yang ditetapkan untuk kamu belajar. Tapi elemen tata bahasa itu hanya diselitkan sebagai satu bentuk ulang kaji berkenaan dengan apa yang sudah kamu pelajari pada tahap 1 dan tahap 2 sebelum ni lah. Okey, jadi itu yang kita akan tengok beberapa latihan yang menyelitkan elemen tata bahasa, khususnya dari segi aplikasi bagaimana elemen tata bahasa yang sudah kamu belajar sebelum ini digunakan dalam konteks pembinaan ayat. Okey. Jadi untuk latihan yang pertama di dalam unit 2 ini yang kita akan tengok adalah latihan 2.2. Okey. So, latihan 2.2 ini, soalan ini dia minta kamu untuk lakukan perbualan seperti dalam contoh. So, ini contoh yang dia berikan. Kemudian dia minta kamu lakukan perbualan. So, lakukan di sini maksudnya kamu kena bina ayat dan tulis di dalam tempat kosong ini. Jadi kalau kita tengok contoh yang diberi itu ada dua ayat. Ayat yang pertama ayat pertanyaan. Ayat yang kedua adalah ayat jawapan kepada pertanyaan. Disebabkan itu, kalau kamu tengok setiap item soalan yang ada di sini ni ada dua baris. Okey. So, baris yang pertama ni kamu kena tulis soalan, okey, berpandukan contoh yang diberikan. Kemudian baris yang kedua ini kamu kena tulis pula jawapan bagi soalan yang kamu tulis di nombor 1 tadi berpandukan contoh yang diberikan. Okey, macam tu. Okey, sekarang latihan 2.2 ini adalah latihan yang mahu menguji kefahaman kamu dan kebolehan kamu setelah kamu belajar tentang topik fi'il mudhari' dan asma'ul istifham, pertanyaan, ayat-ayat pertanyaan yang kamu sudah jumpa, khususnya semasa kamu berinteraksi dengan soalan-soalan berdasarkan petikan kefahaman itu. Okey. Jadi kamu kena bina ayat dan kamu kena apply pengetahuan kamu berkenaan dengan fi'il mudhari'. Okey. So, kita akan tengok bersama-sama dan kita akan analisis bagaimana kamu akan buat latihan ini dan bagaimana kamu mengaplikasikan ayat pertanyaan, membina ayat pertanyaan dengan mengaplikasikan fi'il mudhari'. Okey. So, kita tengok contoh yang pertama ini dulu. Kalau kita tengok apa yang diberikan di sini berdasarkan contoh ini, ayat ini, kedua-dua ayat ini dibina dengan bantuan perkataan yang ada di dalam kurungan. Yang pertama yang ada sebelah atas ni dan yang kedua perkataan dalam kurungan yang ada di sebelah tepi, kiri sebelah tepi ni. Jadi dengan bantuan perkataan-perkataan ini kamu akan membina dua potong ayat. Ayat pertanyaan dan jawapan kepada ayat pertanyaan tersebut. Okey, kita tengok macam mana dia buat.
Okey, kita tengok dulu macam mana dia buat ayat pertanyaan ini. So di situ dia tulis kam kitaban, berapa buku, taqra'u, yang awak baca, fi, di dalam, al-usbu', seminggu. Itu pertanyaan dia. Okey, kemudian jawapan kepada pertanyaan itu adalah aqra'u, saya baca, fi, di dalam, al-usbu'i, seminggu, thalathata kutubin, 3 buku. Okay, cuba kita tengok macam mana dia membina ayat ini dengan bantuan perkataan yang ada di dalam kurungan. So, kita tengok perkataan di dalam kurungan sebelah atas terlebih dahulu. Okey. So, kalau kita tengok perkataan di dalam kurungan ini yang sebelah atas ini digunakan untuk membina ayat yang pertama. Okey. So, kita tengok. Kam, berapa? Kitaban. Okey, kitaban. Kitaban ini diambil daripada mana? Kitaban ini diambil daripada sini. Perkataan di dalam kurungan. Kemudian taqra'u, awak baca. Okey, taqra'u ini adalah kata kerja, fi'il mudhari'. Okey, so kata kerja fi'il mudhari' awak sedang baca ini diambil daripada mana? Diambil daripada perkataan di dalam kurungan sebelah atas itu. Kemudian barulah dia tulis fi di dalam al-usbu', seminggu. Okey, nampak? Jadinya berdasarkan contoh ayat pertama ini, kitaban dan taqra'u ini diambil daripada perkataan di dalam kurungan. Okey. So, kita boleh faham daripada contoh ini, perkataan selain daripada kitaban dan taqra'u itu seperti kam dan fil usbu' ini adalah perkataan yang kekal yang perlu kamu tulis di dalam ayat pertama. Jadi contoh kalau kita jawab soalan item yang pertama ini, so ayat pertama apa kita akan buat? First, kita akan tulis kam. Kam ini dia adalah perkataan yang kekal. Kemudian, barulah kita akan tulis, kita akan ambil perkataan mana? Kita akan ambil perkataan kitaban sesuai dengan contoh ini. Okey, so selepas kam tu adalah kitaban. Okay, kitaban. Dan selepas kitaban itu pula apa? Kalau kita tengok contoh tu adalah fi'il mudhari' yang diambil di atas, iaitu ini. So kalau kita tengok item soalan, ambil yang ni lah. Kitaban. Okay, kita tulis balik tas ta'ir. Macam tu. Okey. Kemudian barulah kita tulis perkataan yang kekal. Fil usbu' ini. Ini dia kena tulis di setiap ayat. Setiap item soalan tu dia kena ulang. So fi al usbu'. Macam tu. So berjayalah sudah kamu membina soalan. Membina pertanyaan. Berapa buku yang kamu pinjam pada dalam masa seminggu? Okey. So itu ayat pertama. Sekarang kita tengok pula ayat yang kedua. Macam mana kita mau membina ayat yang kedua? Kalau kita analisis pula ayat yang kedua di sini. Okey. So kita akan baca aqra'u. Okey, nampak? Aqra'u. So, aqra'u, dia mulakan dengan perkataan aqra'u. Kata kerja aqra'u ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Cuma sekarang fi'il mudhari' ini dalam bentuk saya membaca. Ada alif di hadapan dia. Berbeza dengan fi'il mudhari' yang ada di dalam
kurungan ini, yang mana ini adalah fi'il mudhari' yang di hadapan dia adalah taqra'u, dalam bentuk dia sedang awak sedang membaca. So, macam mana fi'il mudhari' aqra'u ini dia berubah? Macam mana dia boleh berubah? Okey, so cara dia berubah adalah apabila fi'il mudhari' bergabung dengan kata ganti nama ana. Jadi bila kita tengok perubahan fi'il mudhari' bergabung dengan mana-mana kata ganti nama, kita kena rujuk balik nota fi'il mudhari' yang sudah kamu belajar pada tahap 2 sebelum ini. Ini adalah nota fi'il mudhari' yang kamu sudah belajar pada SEM 2. Pada tahap 2 sebelum ini. Okey. So, kamu perlu rujuk semula bagaimana apabila fi'il mudhari' bergabung dengan mana-mana kata ganti nama, dia akan berubah. Bentuk fi'il mudhari' itu dia akan berubah. Okey. So, rujuk dan ulang kaji semula bagaimana bentuk perubahan yang berlaku pada fi'il mudhari'. Okey. So, contoh yang kita boleh tengok di sini, aqra'u itu tadi, kalau kita tengok aqra'u ini tadi, okey. Aqra'u ini tadi, dia adalah gabungan antara fi'il mudhari' yaqra'u bergabung dengan ana. So kita dapatlah aqra'u. So macam mana dia boleh dapat aqra'u? Just ulang kaji sedikit. Okey, so ini jadual perubahan fi'il mudhari'. So ini kata ganti nama ana. Dia bergabung dengan fi'il mudhari' yaqra'u tadi kan. So berlaku perubahan, iaitu di hadapan fi'il mudhari' yaqra'u ini kita kena tambah alif. Dan huruf akhir fi'il mudhari' yaqra'u itu kita kena letakkan berbaris depan macam ni. So dapatlah kita bentuk, macam mana bentuk dia? Dapatlah kita bentuk aqra'u ini. Ni aqra'u ni. Kita dapat bentuk aqra'u. Okey? Okey, selesai. Jadi kita sudah tahu macam mana apa perkataan seterusnya, apa perkataan pertama yang kita kena tulis pada ayat yang kedua, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada perkataan di dalam kurungan ni. Kemudian kita gabungkan fi'il mudhari' itu dengan kata ganti nama ana. Kata ganti nama ana, dan barulah kita akan dapat bentuk aqra'u. Okey, so fi'il mudhari' kena tulis di hadapan. Di mana kita dapat fi'il mudhari'? Perkataan di dalam kurungan sebelah atas. Okey. Kemudian fil usbu. Okey, fil usbu kita pun tulis fil usbu. Fil usbu ni perkataan yang kekal. Di mana kita ambil? Dari sinilah. Ini kekal di situ. Dalam setiap item soalan dia akan berulang-ulang, kamu kena tulis balik. Okey. Kemudian barulah kita tulis thalathata kutubin. Barulah ayat ini berakhir dengan thalathata kutubin. Okey, thalathata kutubin ini kita ambil daripada mana? Daripada perkataan dalam kurungan sebelah kiri ni. Kita tulis dia. Maksudnya perkataan dalam kurungan sebelah kiri itu hanya digunakan di dalam ayat yang kedua. Di sebelah mana? Sebelah hujung sekali. So, apabila kita dapat, okay, so itu cara macam mana kita menggunakan perkataan dalam kurungan yang ada di sebelah kiri ini. Okay, sekarang kita kembali kepada contoh item soalan yang kita sedang buat ini. So, item soalan 1 ini, kita sudah buat soalan ayat pertama. Sekarang kita buat ayat yang kedua. Macam mana kita membuat? First, ayat kedua apa yang perlu dibuat dulu? Apa perkataan pertama yang kita perlu buat? Kalau kita tengok contoh ayat nombor 2 ini, kita kena tulis fi'il mudhari' dulu. Fi'il mudhari' kita ambil pada mana? Kita ambil dari dalam kurungan ni. So, kalau tengok
item soalan nombor 1, mana fi'il mudhari' yang kita kena ambil? Tasta'iru. So, fi'il mudhari' tasta'iru ni kita mesti gabungkan dia dengan kata ganti nama ana. So, bila kita gabungkan dengan kata ganti nama ana, dia akan jadi asta'iru. Asta'iru. Macam mana kita boleh dapat bentuk perubahan asta'iru ni? Rujuk balik nota perubahan fi'il mudhari' yang sudah kita belajar. Dan sebenarnya ada juga kamu boleh rujuk balik rakaman pembelajaran tata bahasa fi'il mudhari' untuk tahap 2 di dalam akaun YouTube saya lah. Di situ pun kamu boleh rujuk bagaimana berlaku perubahan-perubahan ini untuk kamu rujuk. Okey. Seterusnya, setelah kita tulis fi'il mudhari', dan apa yang kita kena tulis? Kita akan ambil pula, kita akan tulis pula fil usbu'. Ini perkataan yang kekal. So kita salinlah. Fil usbu'. Kemudian barulah kita tulis perkataan yang terakhir di hujung sekali ni. Di mana kita mau ambil? Kita ambil daripada perkataan di dalam kurungan ini. Kita letak di hujung menjadi arba'ata kutubin. 4 buku. So, dengan ini berjayalah kita membina struktur ayat bagi ayat pertanyaan dan juga jawapan kepada ayat pertanyaan tersebut dengan mengaplikasikan, apa yang kita aplikasikan? Perubahan fi'il mudhari'. So inilah salah satu latihan di dalam unit 2 yang berbentuk ulang kaji dan menguji penguasaan kamu dalam pembangunan ataupun pembinaan ayat mudah dalam bahasa Arab yang mengaplikasikan perubahan fi'il mudhari'. Okey. So, macam tu cara untuk kamu jawab latihan 2.2. Jadi untuk soalan yang lain ni tolong siapkan seperti mana mengikut cara yang telah kita bincangkan sebentar tadilah. Okey. Itu soalan ataupun latihan 2.2. Seterusnya kita beralih kepada latihan elemen ulang kaji elemen tata bahasa yang seterusnya, iaitu latihan 2.6. Okey. Dalam latihan 2.6 ini, latihan 2.6 ini adalah dia hendak mengajar kamu bagaimana untuk kamu membina satu struktur ayat ketika hendak menyatakan beberapa perkara. So satu contoh yang pertama, ketika kamu mau menyatakan X mestilah ataupun hendaklah. Okey. Dalam bahasa Arab kamu akan guna frasa la buddaan. Okey. Kemudian macam mana bentuk struktur kata jika kamu hendak mengatakan tidak sempurna X kecuali? Yang akan menggunakan frasa la yatimmu illa. Kemudian bagaimana hendak membina struktur ayat untuk menyatakan X meminta pertolongan berbentuk dalam bahasa Arab menggunakan frasa ista'ana bi. Kemudian membina struktur ayat untuk menyatakan X mengambil berat dengan ataupun mementingkan. Okey, dengan menggunakan frasa bahasa Arab ihtamma bi. Dan yang terakhir, membina, bagaimana cara membina struktur ayat di dalam bahasa Arab untuk menyatakan X terbiasa dengan menggunakan frasa ta'awwada ala. Okey. Jadi frasa-frasa, semua frasa yang ada di sini ni adalah frasa yang tetap. Kamu hanya perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan frasa ini dalam bentuk ayat. Okey. So kalau kita tengok di sini, kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu. Frasa la buddaan. Kita tengok dulu frasa la buddaan ini. Yang bermaksud X mestilah ataupun hendaklah. Macam mana kita mau guna?
So contoh yang diberikan oleh penulis buku ini adalah inilah. La buddaan, dia kata mestilah. La buddaan ni mestilah yuraji'u, ulang kaji, at-talibu, pelajar. Mestilah pelajar mengulang kaji ad-durusa, pelajaran. Okey, maksud dia la budda ini, frasa la budda ini dia adalah frasa yang kamu letak di hadapan ayat sahaja untuk memberi maksud kemestian, perkara perbuatan yang mesti kamu ataupun seseorang itu buat. Letak di hadapan la buddaan, mestilah ataupun hendaklah, at-talibu, seorang pelajar, yuraji'u, mengulang kaji, ad-durusa, pelajaran. Jadi kamu letak frasa la buddaan ini di hadapan. Okey, begitu cara dia. Dan barulah diikuti dengan ayat pernyataan. Pelajar mengulang kaji pelajaranlah dalam kes ini. Okey, begitu cara dia. So, la buddaan adalah frasa yang kamu kena letak di awal ayat, di pangkal ayat. Okey, kita tengok pula frasa yang kedua, iaitu la yatimmu illa, tidak sempurna X kecuali. Okey, kita tengok. Ini contoh yang diberikan. La yatimmu, tidak sempurna. Apa yang tidak sempurna? Apa X dia ni? La yatimmu, tidak sempurna. X tu adalah perkara yang pelbagai. So, ayat di sini dia bagi contoh, la yatimmu, tidak sempurna al-kalamu, percakapan. Tidak sempurna percakapan. X. Illa, kecuali. Selepas kita tulis la yatimmu dulu di hadapan. Okey, sebab dia ada fi'il mudhari'. Yatimmu ni adalah fi'il mudhari'. Kemudian apa perkara yang menjadi pelaku kepada fi'il mudhari' itu? Al-kalam. X tu al-kalam lah. X tu adalah perkara yang menjadi pelaku kepada yatimmu itu. Tidak sempurna percakapan. Okey. Illa, kecuali. Kecuali apa? Bil amal. Kena tulis selepas kecuali itu kena terangkan. Kecuali apa? Bil amal, dengan tindakan. Okey. So macam tu cara kita menggunakan frasa la yatimmu illa. So apa yang kamu perlu berikan perhatian di sini adalah kena berikan perhatian dalam frasa la yatimmu illa ini. La yatimmu ini adalah fi'il mudhari'. So kalau dia fi'il mudhari', dia boleh berubah-ubah bentuk. Kalau ada kata ganti nama yang bergabung dengan dia ana, so yatimmu itu akan berubah menjadi atimmu. Kalau kata ganti nama yang bergabung dengan yatimmu itu adalah nahnu, maka berubah lagi bentuk fi'il mudhari' itu menjadi natimmu dan seterusnya. So macam mana kita mau mengetahui apa kata ganti nama yang bergabung dengan yatimmu itu? Kita tengoklah apa perkataan yang datang selepas yatimmu itu. Ini adalah perkataan yang kita sebut dalam bahasa Arab pelaku kepada perbuatan yatimmu. Macam yang saya terangkan di dalam kelas sebelum ini, setiap kata kerja mesti ada pelaku. Tidak ada kata kerja yang tidak ada pelaku. So yatimmu di sini adalah pelaku perbuatan. So dia mesti ada pelaku. Siapa pelaku dia? Al-kalamu. Jadi al-kalamu di sini pelaku dia adalah isim mufrad. Isim mufrad, dan dia adalah lelaki. Kenapa dia lelaki? Dia tidak ada ta' marbutah di situ. Jadi bila dia bergabung dengan fi'il mudhari' yatimmu, okay. So bentuk fi'il mudhari' adalah berbentuk yatimmu kerana yatimmu itu, fi'il mudhari' yatimmu itu dia bergabung dengan kata ganti nama huwa, dan huwa itu merujuk kepada pelaku al-kalam. Okey. Itu penerangan tentang frasa la yatimmu.
Okay, sekarang kita tengok pula bagaimana hendak menggunakan frasa yang ketiga, iaitu ista'ana bih. Okay. So, untuk menggunakan frasa ista'ana bih, kita boleh tengok contoh di sini. So, ista'ana, apa maksud ista'ana? Telah meminta tolong. Ista'ana ni adalah fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Yatimmu tadi fi'il mudhari'. Okey. Ista'ana ni adalah fi'il madhi. Bila dia fi'il madhi, maka setiap perbuatan ataupun fi'il itu dia terdedah dengan perubahan-perubahan apabila kata ganti nama bergabung dengan fi'il madhi ini. Dan kita juga sudah bincangkan macam mana bentuk perubahan fi'il madhi apabila dia bergabung dengan apa-apa bentuk kata ganti nama. Ini contoh yang kita sudah bincangkan sebelum inilah. Okey. So tolong rujuk balik, ulang kaji balik bagaimana bentuk fi'il madhi apabila dia bergabung dengan mana-mana fi'il mudhari'. Apa bentuk perubahan? Di mana perubahan berlaku? Adakah berlaku di pangkal ataupun di hujung perkataan fi'il madhi itu? Okey, kita tengok Contoh ayat ini ista'ana al-faqiru. Al-faqiru adalah orang miskin, orang fakir. Telah meminta tolong al-faqir, orang susah, dengan bantuan yang berbentuk dengan bantuan. Al-musa'adah ni pun bantuan juga. Telah meminta tolong al-faqir berbentuk bantuan. Okey, berbentuk bantuan. Jadi ista'ana dia mesti ada bi di sini. Macam mana cara menggunakan bi itu? Bi, okey, bi, dan barulah apa bentuk bantuan yang dia minta. Okey, kita tengok terlebih dahulu. Al-faqir di sini dia adalah pelaku kepada perbuatan ista'ana, fi'il madhi. Okey. So, disebabkan dia adalah pelaku kepada fi'il madhi, maka kita perlu ubah bentuk fi'il madhi ini sesuai dengan kata ganti nama yang kembali kepada pelaku al-faqir itu. So, kalau kita tengok pelaku al-faqir ini, dia adalah isim kata nama yang mufrad lelaki. So, lelaki di situ disebabkan dia adalah untuk isim satu orang lelaki, al-faqir di sini, maka kata ganti nama yang bergabung dengan fi'il madhi ista'ana di sini adalah huwa. Huwa bergabung dengan fi'il madhi ista'ana, kita dapatlah bentuk ista'ana tu. Okey. Macam tu cara kamu menggunakan frasa ista'ana. Okey, selepas kamu sudah tulis pelaku di sini dan baru tulis ba. Ba tu adalah pasangan kepada frasa isti'anah. Ini dia punya pasangan, mesti ada ba. Barulah kamu tulis ba tu, dan barulah tulis apa bentuk bantuan, apa bentuk bantuan yang diminta. Okey. So, macam tu cara kamu menggunakan frasa ista'ana bih. Okey, boleh kan? Okey, sekarang kita tengok pula frasa yang keempat, ihtamma bi. Okey, X mengambil berat dengan ataupun mementingkan. Okey, kita tengok contoh ayat yang diberikan. Ihtamma al-muhadiru bil waqt. Pensyarah mengambil berat dengan waktu. So, ihtamma ini pun adalah fa'il madhi macam ista'ana tadi. Okey. Perkataan selepas dia ni pula, al-muhadir itu adalah pelaku kepada ihtamma. Pelaku kepada perbuatan mementingkan, mengambil berat, ihtamma tu. Okey, jadi bila ini ihtamma ini fa'il madhi, macam yang saya nyatakan tadi, dia terdedah dengan perubahan apabila dia bergabung dengan
mana-mana kata ganti nama. So dalam kes ini, kata ganti nama yang bergabung dengan ihtamma adalah huwa. Huwa ni dia kembali kepada pelaku dia, al-muhadir. Okay. So al-muhadir tu dia adalah satu orang lelaki. Kan? Kita tengok dia adalah satu orang lelaki. Jadi kata ganti nama yang sesuai untuk dia adalah huwa. Okey, selepas itu barulah kamu tulis pasangan ihtamma tu iaitu ba. Okey, so lepas ba barulah kamu tulis apa perkara yang diambil berat oleh pensyarah itu, which is waktu. Macam tu cara kamu membina ayat menggunakan frasa ihtamma bi. Okay, next kita pergi kepada frasa yang seterusnya, yang terakhir, iaitu ta'awwada ala, terbiasa dengan. Kita tengok contoh yang diberikan di sini. Ta'awwada al-ghaniyyu ala sadaqati. Orang kaya terbiasa untuk bersedekah ataupun terbiasa dengan bersedekah. Okey, kita tengok ta'awwada. Ta'awwada ni pun fa'il madhi, macam ihtamma, macam ista'ana tadi tu. Jadi dia akan terdedah dengan bentuk-bentuk perubahan yang tertentu apabila dia bergabung dengan mana-mana kata ganti nama. Kemudian yang perkataan yang datang selepas dia, al-ghaniyyu, orang kaya ni, ini adalah fa'il, pelaku kepada perbuatan ta'awwada, perbuatan terbiasa tu tadi. So fa'il dia ni adalah kata nama satu orang lelaki. Disebabkan dia kata nama satu orang lelaki, maka apa dia punya bentuk, apa dia punya kata ganti nama yang sesuai? Huwa lah juga. So huwa ni bergabung dengan fi'il madhi ta'awwada dan kita dapatlah bentuk ta'awwada. Okey, lepas tu barulah kita tulis pasangan kepada ta'awwada tu tadi. Apa dia? Ala. Ataupun tulislah ala. Kemudian barulah kita tulis as-sadaqah, perkara yang dia terbiasa dengan dia. Apa dia? As-sadaqah, bersedekah. Okay, so begitulah cara untuk kamu menggunakan frasa-frasa yang ada ini di dalam sesuatu ayat yang sempurna dan mengikut tata bahasa yang tepat. Okay, so apa yang kita bincangkan ini akan diuji dalam latihan-latihan berikutnya, bagaimana kamu mengaplikasikan frasa ini di dalam mengaplikasikan frasa ini bagi membentuk ayat-ayat yang baru. Kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok latihan yang seterusnya, iaitu latihan 2.7. Ubah seperti dalam contoh. Okey. Untuk latihan 2.7 ini, ada berapa frasa yang kamu kena uji, kamu kena minta untuk guna. Frasa yang pertama, ihtamma. Frasa yang kedua, ista'ana. Frasa yang ketiga, ta'awwada. Ada 3 frasa ni. Jadi kamu kena ubah seperti dalam contoh, mengikut kesesuaian. Okey, so untuk latihan ini dia menguji kamu bagaimana hendak mengaplikasikan fi'il madhi. Ihtamma ni fi'il madhi, ista'ana ni fi'il madhi, ta'awwada ni semua fi'il madhi. Dia uji kamu untuk mengaplikasikan bagaimana bentuk perubahan fi'il madhi yang mana fa'il dia berbeza. Dan buat perubahan yang sepatutnya dalam ayat yang sesuai. Okey. So, kalau kita tengok contoh yang diberikan di sini, kita tengok Kita tengok di sini. Okey. Kalau kita tengok di sini, ayat yang pertama ini fi'il madhi ihtamma fi'il madhi ihtamma ini ayat yang pertama ini, okey, ayat ini pada mulanya dia adalah menggunakan fi'il madhi yang kata ganti namanya adalah huwa. Kenapa huwa? Kena tengok pula pelaku dia
satu orang lelaki, at-tabibu. So, macam mana dia ubah? Dia ubah menjadi ayat yang seterusnya. Dia ubah at-tabibu menjadi at-tabibatu. At-tabibatu ni adalah seorang doktor perempuan. Disebabkan at-tabibatu ni berubah, maka berubah juga apa? Kata ganti nama, iaitu hiya. Dan hiya ini bergabung pula dengan ihtamma. So, bila dia bergabung dengan ihtamma, tambah tak di belakang. Kenapa tambah tak mati di belakang tu? Sebab itu adalah bentuk fi'il madhi ihtamma apabila bergabung dengan kata ganti nama hiya, iaitu ihtammat, ada tak di hujung dia ni. Inilah yang kamu perlu ubah. So, ubah bagaimana bentuk fi'il madhi ihtamma ini, ista'ana dan ta'awwada ini apabila pelakunya berubah daripada lelaki menjadi perempuan. Jadi ubah apa yang patut, kemudian tulis balik semua ayat-ayat ini di sini. Okey? Tulis balik ayat-ayat ini di sini. Okey? Jadi itu yang kamu perlu buat. Saya harap kamu boleh faham apa yang sudah saya terangkan di sini ini. Okey, jadi tolong siapkan latihan 2.7. Okey, siapkan latihan 2.7 ini. Okey, so begitulah cara bagaimana kamu hendak mengaplikasikan fi'il madhi yang mana fa'il dia berubah daripada lelaki menjadi perempuan. Okey, dan perubahan itu menyebabkan bentuk ayat kata kerja ini dia berbeza. Seterusnya kita pergi kepada latihan 2.8. So, latihan 2.8 ini sama juga seperti latihan 2.7 tadi. Dia minta kamu ubah bina ayat berpandukan perkataan berikut seperti dalam contoh. Okey. Kalau kamu tengok contoh di sini, ini basically dia minta kamu ubah juga macam mana bentuk fi'il madhi apabila dia bergabung dengan kata ganti nama perempuan ataupun lelaki. Okey, jadi kamu boleh tulis. Okey, kamu boleh tulis first kali kamu kena tulis apa yang perlu kamu isi di dalam tempat kosong ini. Sudah kamu tulis apa fa'il, okey, apa fa'il yang sesuai di dalam tempat kosong ini. Contohnya macam yang pertama, disebabkan fi'il madhi dia adalah berbentuk ihtamma. So, ihtamma ini fi'il madhi dia bergabung dengan kata ganti nama huwa. Jadi, apa fa'il yang sesuai untuk kata ganti nama huwa? Fa'il yang mana terdiri daripada kata nama seorang lelaki, which is Ali. Jadi Ali ni pun ditulislah di hadapan. Okay? Ali ni pun ditulislah di hadapan. Macam ni lah. Dia pun berada di hadapan macam ni. Kemudian yang kedua, bila kita tengok ta'awadat, ada tak mati di situ, menunjukkan fi'il madhi ini dia bergabung dengan kata ganti nama hiya. So, apa fa'il yang sesuai di sini? Yang sesuai dengan kata ganti nama hiya. Okey, fa'il yang sesuai adalah fa'il yang merupakan kata nama satu orang perempuan. Jadi kamu boleh letak di sini, contoh yang dia beri di sini adalah Aisyah. Aisyah ni satu orang perempuan. Itu fa'il. So, kamu pun letak di hadapan. So, kamu dapatlah ayat seperti ini. Dan bila kamu sudah siap ayat, tulis fa'il yang sesuai di dalam semua tempat kosong ini. Barulah kamu tulis balik
ayat itu di sini, salin balik. Beserta dengan apa yang kamu tambah di sini. Okey? Boleh faham kan? Okey, jadi ini soalan yang mudah. Terpulang, sama ada kamu mau ambil kata nama yang diberikan di dalam contoh ataupun kamu mau bagi kata nama yang baru terpulang. Contoh kata ganti nama, kata nama yang dia sudah bagi di sini adalah Ali dengan Aisyah lah. Kalau kamu mau pilih, gunakan kata nama ini pun tidak ada masalah. Okey? So, tolong siapkan latihan 2.8 seperti mana yang sudah saya terangkan sebentar tadi. Okey, kemudian lengkapkan ayat berikut. Kita pergi kepada latihan 2.9. Okey, so di sini dia just bagi frasa-frasa. So, kemudian dia minta kamu lengkapkan ayat. Jadi kamu lengkapkan ayat. Kalau kamu tidak ada kosakata yang cukup, kamu boleh tengok contoh-contoh yang sudah diberikan dalam soalan-soalan sebelum ini. Okey. Dan penjelasan-penjelasan sebelum ini. Kamu boleh ambil dan letak di dalam setiap item soalan ini supaya dia boleh menjadi ayat yang lengkap. Okey. Jadi ini 2.9, tolong siapkan. Okey, ada sambungan lagi di sebelah tu. Okey, kemudian barulah kita tengok 2.10. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. So, latihan 2.10 ni, dia minta kamu bina ayat seperti dalam contoh. So, ini di sini ni dia sama juga dia minta, dia menguji kamu bagaimana menggunakan frasa la buddaan, la yatimmu illa, okey. Kemudian ista'ana bi dalam bentuk ayat. Okey. So, ayat-ayat yang dia beri ini dia bina dengan bantuan perkataan di dalam kurungan sebelah kiri ini. So, untuk ayat la buddaan kamu boleh gunakan template ini. Contohnya bila kita tengok contoh bentuk ayat yang dia buat di sini. La buddaan, okey, kita tengok la buddaan dia letak di hadapan. Okey, betul. Kemudian macam mana dia gunakan perkataan yang ada di dalam kurungan ini? Yusa'idu. Pertama, dia letak di mana? Lepas la buddaan ini barulah dia letak yusa'idu. Kemudian walidahu. Walidahu tu dia letak di mana? Walidahu tu dia letak di hujung sekali perkataan. Okey. So, al-ibnu tu, okey, ini kita boleh katakan dia adalah perkataan yang kekal. Jadi, berdasarkan struktur ayat ini, yang kita sudah berikan ini, setiap frasa la Buddha, kamu akan bina ayat berpandukan contoh ini. Okey? Dan begitu juga dengan frasa la yatimu ila dan ista'ana bi. Okey, kamu buat analisis daripada contoh ini, apa yang berubah, apa yang dikekalkan. Berubah sebab apa? Dia berubah sebab diambil perkataan dalam kurungan ini, dan apa perkataan yang tidak ada dalam kurungan dan dia kekal. So, berdasarkan itu, untuk contoh ayat la yatimu illa dan juga ista'ana bi, okey, kamu akan ikut contoh 2 dan 3 ini. Okey. So, ikut kesesuaian. Macam yang ni kan, nombor 1 ni, dia akan ikut contoh ayat yang ni lah, pertama. La yatimu illa ni dia akan ikut contoh mana? Ayat yang kedua ni lah. Kemudian ista'ana bi, dia akan ikut contoh yang ketiga ni. Macam itulah cara kamu buat. So, latihan 2.10 ni sebenarnya dia hendak menguji kamu untuk membina struktur ayat, bagaimana hendak menggunakan
tiga bentuk frasa yang kita sebutkan tadi dengan mengaplikasikan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Okey. Jadi tolong siapkan latihan 2.10 seperti yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey. Okey, so dengan berakhirnya penerangan bagi latihan 2.10 ini, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi saya harap kamu boleh lengkapkan dan selesaikan latihan yang sudah kita bincangkan sebentar tadi, supaya pengetahuan kamu tentang pembelajaran lepas, khususnya berkaitan dengan fa'il madhi dan mudhari' ini lebih kuat. Dan kamu dapatlah belajar pelbagai frasa-frasa baru untuk kamu gunakan dalam membina ayat. Dan kalau kamu perasan, frasa-frasa yang kamu belajar semua ni adalah frasa yang sering digunakan dalam perbualan harian. Jadi bila kamu dapat kuasai semua frasa tu, lebih banyaklah ayat yang boleh kamu buat dalam perbualan harian. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.